Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia yang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda kisah perjalanan terakhir Buya Hamka terbitan Jejak Tarbiyah. Buku ini merupakan kompilasi artikel dan keratan-keratan akhbar yang melaporkan tentang pemergian Buya Hamka. Buya meninggalkan kita pada tepat jam 10.40 pagi 24 Julai 1981 pada bulan Ramadan, hari Jumaat, pada usianya 73 tahun 5 bulan. Kebanyakan artikel dan keratan akhbar melaporkan perkara yang sama, tarikh kematian, masa kematian dan bagaimana keadaan Buya sewaktu di hospital sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Dan di dalam buku ini juga anak Buya banyak bercerita tentang apa yang Buya lakukan sebelum Buya meninggal dunia. Dia merupakan seorang yang terkenal dengan kewarakan dan juga hasil-hasil tulisannya yang membuatkan kita belajar sesuatu daripadanya. Buya ni dia seorang ulama, tetapi sebagaimana yang kita tahu dia juga adalah penulis novel romans. Dan dia pernah macam diketawakan lah sebab ulama kan tiba-tiba tulis novel cinta iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Masyarakat melihat perkara itu sebagai sesuatu yang kontra. Tapi kalau kita baca buku ni, kita dapat lihat apa niat sebenar Buya Hamka. Berdasarkan artikel-artikel dan catatan yang ada di dalam buku perjalanan terakhir Buya Hamka ni, kita dapati bahawa dia adalah seorang ulama yang mudah didekati. Tak kira kalau kau seorang rockers ke, kau seorang gelandangan ke, kau seorang yang orang kata artis yang berpakaian seksi, yang bermakeup tebal ke, Buya mudah didekati. Peninggalannya bukan sahaja berupa catatan penulisan, tetapi teladan dia sebagai seorang pemimpin itu sendiri. Apakah teladan yang boleh kita belajar daripada Buya Hamka? Satu, Buya tak pernah melewatkan solat. Dua, dia tak pernah meninggalkan Al-Quran. Malah ketika dalam tahanan politik juga, Buya telah menyiapkan tafsir Al-Azhar. Dan tafsir Al-Azhar ni digunakan sehingga sekarang. Satu lagi saya nak sentuh masa Buya ditahan difitnah bahawa dia cuba menjatuhkan pemimpin pada waktu itu. Jadi dia ditangkap, didera dan dipaksa untuk mengaku. Buya mengaku. Kenapa Buya mengaku? Dan saya tertarik dengan jawapan Buya yang dijelaskan dalam artikel oleh salah seorang sahabat Buya, yang mana Buya mengatakan bahawa dia mengaku sebab dia tak mahu dia hilang ingatan. Penderaan mental sangat kejam. Dia boleh menjadikan orang itu lupa diri sendiri. Jadi Buya tak nak berada dalam keadaan itu. Biarlah dia mengaku, biarlah dia dipenjarakan, itu lebih baik daripada dia kehilangan keupayaan berfikirnya. Yang mana keupayaan berfikirnya itu lebih dipentingkan sebab mental yang sihat akan mendekatkan dia dengan Tuhan, mengingatkan dia kepada Tuhan, malah membantu dia untuk menyampaikan dakwah, ilmu-ilmu Tuhan. Jadi pemikiran Buya begitu jauh. Dia lebih rela duduk dalam penjara, menerima hukuman yang bukan atas kesalahannya demi satu matlamat yang lebih luas, demi umat. Kerana tu tak mustahil macam relevan sangat kalau dikatakan bahawa seorang ulama adalah pewaris Nabi, dan ulama yang mementingkan umat, yang membuatkan dirinya menjadi teladan kepada seluruh umat untuk mendekati Tuhan, memang pelakuannya mirip kepada apa yang Nabi lakukan. Dan satu perkara lagi yang menarik perhatian saya, cara Buya mengimarahkan Masjid Al-Azhar. Dia membenarkan para artis dan juga ahli muzik masuk ke dalam masjid untuk bermuzik di dalam tu. Kalau kita lihat masjid ni orang cakap fungsinya sebenarnya berbagai, tetapi ada sesetengah pihak yang telah menghadkan hanya untuk amal ibadat, solat, baca Quran macam tu, sebab dia tak nak mencemarkan kesucian masjid dia.
Itu pun benar, kalau tak boleh dikawal, dia akan menjadi sebaliknya. Tetapi Buya Alhamdulillah dengan pengurusan Masjid Al-Azharnya, dia berjaya mengawal. Malah dia telah menarik perhatian para seniman itu yang dulunya kurang mementingkan perihal solat untuk bersolat berjemaah. Mereka ni jarang nak mendekatkan diri dengan masjid sebab mereka menganggap bahawa mereka orang seni dan orang masjid. Susah nak terima mereka. Tetapi dengan pendekatan Buya yang membuka pintu seluas-luasnya kepada sesiapa sahaja untuk mendekati masjid, telah membuatkan ramai orang yang sebelum ni melalaikan solat mula bersolat. Artis yang bermakeup tebal, pemimpin wanita yang bermakeup tebal pun masuk ke dalam masjid untuk mendengar ceramah Buya Hamka. Dan ceramah-ceramah ini sedikit sebanyak telah membuka pintu hati mereka untuk berubah. Okay, dari situ perlahan-lahan kita memang tengok orang tu masuk masjid, kita rasa macam okey ke tak okey ni kan. Dia masuk dengan pakaian mereka macam tu, lepas tu dengan keadaan diri mereka yang macam tak sesuai. Tetapi Buya percaya mereka akan berubah sendiri tanpa kita paksa. Dan itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang begitu tegas ada kelembutannya bila ada orang yang cuba nak menggali ilmu. Memang Buya sangat lembut dengan siapa-siapa sahaja yang nak menggali ilmu. Galakkan seseorang itu membaca. Kalau kita tak mampu pergi sekolah pun tak apa. Tetapi yang penting pada seorang Buya Hamka ialah membaca. Buya sendiri adalah seorang yang gemar membaca, sehingga kan sewaktu dia berada dalam keadaan yang sangat sakit, dia masih lagi membaca. Malah dia juga menyampaikan ilmu-ilmunya sewaktu dia dalam keadaan yang tidak sihat, bertongkat. Dan ada satu artikel daripada catatan Syafi'i mengatakan dia telah memberi ceramah kepada pemuda-pemuda yang dahagakan ilmu. Dan bila pemuda-pemuda tu bertanya kenapa Buya walau dalam keadaan sakit pun masih ingin berceramah, Buya cakap dia rasa sihat bila dia menyampaikan lagi kepada orang-orang yang gemarkan ilmu. Setiap catatan di dalam ini adalah daripada orang-orang yang memang dekat sangat dengan Buya. Walaupun pada asalnya mereka bukanlah siapa-siapa pada Buya, hanyalah sebagai peminat Buya. Dan kemudiannya jadi rapat. Dan bila dia bercerita tentang bagaimana dia mula rapat, bagaimana Buya layan dia, sedangkan pada waktu itu dia bukan siapa-siapa, hanya peminat Buya, kita rasa macam kadang-kadang cemburu bagaimana mereka ini didekatkan dengan seorang ulama dan belajar sesuatu daripada ulama tersebut. Satu catatan oleh Syafi'i Anwar mengatakan bahawa apa yang menarik tentang penulisan Buya adalah cara Buya menghuraikan satu-satu permasalahan itu. Bila Buya menghuraikan, orang yang mendengarnya mudah faham, mudah lerai setiap persoalan yang ada dalam pemikiran mereka sebelum itu. Itu kelebihan Buya Hamka. Dan selain daripada cara dia yang lembut dan terbuka kepada sesiapa jua untuk mendengar ceramah dia, dia punya bahasa tu, permainan bahasa, susunan bahasa dia sangat menyerap ke dalam hati kita. Dalam usia lanjut dan kesibukan seberat itu, Buya masih produktif dalam tulisan-tulisannya. Kita menulis kadang ada turun naik, kadang ada masa sibuk, ada kadang-kadang hilang idea. Tapi bila kita lihat Buya pada usia 73 tahun dalam keadaan sakit, tak puas-puas menulis, seolah-olah dakwat dia tu mengalir seumpama air laut yang tak pernah kering. Idea dia sangat banyak, ada je benda yang dia nak sampaikan. Bagaimana dengan kita yang selalu kita rasa macam kering idea, tapi sebenarnya banyak benda yang kita boleh kongsikan, hatta sebaris ayat daripada apa yang kita baca, kita huraikannya. Dia adalah seorang pemimpin melalui tulisan-tulisannya dan juga sifat peribadi dia sendiri. Okay, dalam catatan Mahyudin Osman pada muka surat 283 kat sini dia ada sertakan tentang ucapan Al-Halaj seorang sufi, yang mana sufi ini mengatakan hati orang yang arif itu punya mata untuk melihat apa yang tak dapat dilihat oleh mata biasa. Okay, sebab itulah Buya Hamka ni sentiasa tak kering idea untuk menyampaikan ilmu.
Dan Buya Hamka ni seorang yang mempunyai ingatan yang sangat kuat kerana dia tak pernah berhenti membaca bahan-bahan bacaan berilmu dan juga melihat dengan mata kepala sendiri keadaan masyarakat dunia melalui pengembaraannya. Jadi benda tu terakam dan tersimpan dengan kejap kat dalam pemikirannya dan mudah dikeluarkan apabila dia ingin menyampaikannya. Dia tak pernah tinggalkan Al-Quran. Dia sentiasa membaca dan menghayati makna tulisan-tulisan Al-Quran itu sendiri. Saya tertarik juga dengan surat daripada H. Fadli Luran yang mana dia berkongsi kenangan dia bersama Buya Hamka. Bertanya kepada Buya Hamka, adakah Buya Hamka suka dipuji? Sebab ramai hadirin memuji ceramah Buya Hamka. Dan dijawab oleh Buya Hamka, bukanlah namanya manusia kalau tak suka dipuji. Maksudnya kat sini sebagai seorang ulama tersuhur, dia juga suka pada pujian. Tetapi kemudian disambung lagi dengan perkataan, dia kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kesyukuran. Sebab semua yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Maksudnya dia tak lupa diri. Jadi dia ni seorang yang, Buya ni sebagai seorang yang tak pernah lupa kepada siapa yang memberi dia semua perkara itu. Dan kerana itu adalah di antara teladan yang kita boleh contohi. Ayat H. Fadli Luran ni juga sangat cantik dia menutup surat kepada Rusdi, anak kepada Buya Hamka, dengan kata-kata, sedetik tidak bercerai, sejengkal tidak berenggang, jauh tidak ada antara, dekat tidak terdinding. Itu merujuk kepada Buya Hamka itu sendiri. Walaupun Buya telah meninggalkan kita, tetapi dia punya penulisan, dia punya teladan masih dekat dengan kita, masih boleh kita contohi jika kita nak mengikut jejak langkah Buya Hamka itu sendiri. Satu pengakhiran yang sangat dicemburui oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini. Saya tertarik pada satu catatan pada halaman 99 yang mana di sini dia menyatakan bahawa selepas Buya Hamka selesai menulis tafsir Al-Azhar, pada kata pendahuluannya ada satu tajuk yang ditulis oleh Buya, iaitu zaman bergilir. Maksudnya ada masa naik dan ada masa jatuh, dunia tidak kekal. Bagi diriku sendiri di dalam hidup ini, aku pun datang dan aku pun akan pergi. Kehidupan adalah pengaliran di antara senyum dan ratap. Air mata rasanya masin sebab ia adalah garam penghidupan. Rencana ini adalah di bawah akhbar terbit. Nama akhbar tu terbit. Iaitu dicatat pada 25 Julai 1981, iaitu sehari selepas kematian Buya Hamka. Sebenarnya banyak lagi yang boleh dibincangkan tentang setiap artikel, catatan dan surat-surat di dalam perjalanan terakhir Buya Hamka. Banyak benda yang kita boleh dapat daripada sebuah biografi kematian Buya Hamka. Saya tamatkan ulasan buku Perjalanan Terakhir Buya Hamka terbitan Jejak Tarbiyah. Kepada mereka yang sudah ada koleksi buku-buku Buya Hamka, mungkin boleh menambah perjalanan terakhir Buya Hamka ini sebagai salah satu koleksi, walaupun ia bukanlah catatan daripada Buya sendiri, tetapi banyak tentang Buya dikompilasikan di dalam buku Perjalanan Terakhir ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.